Cuba tengok tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh Harakah Islamiyah dekat negara Arab. Mahdi Akif, dia bidang apa? Dia bukan bidang agama, tapi dia hafal Quran, dia hafal hadis. Dia boleh bercakap tentang basic fiqh, dia boleh bercakap tentang basic usul. Dia faham ilmu sosiologi, dia faham ilmu psikologi, dia faham ilmu sains politik. Dia boleh bercakap tentang banyak isu. Khairat Shatir, dia apa? Dia seorang ahli perniagaan. Dan first degree dia adalah engineering. First degree dia engineering. Dia seorang engineer. Tapi dia juga ada diploma, itu ini yang semua. Dia semua ada lebih kurang 9 ataupun 10 diploma ke, master ke, ataupun dia punya degree, first degree ke, dalam bidang yang pelbagai. Dalam bidang bisnes, dalam bidang antropologi, dalam bidang itu, dalam bidang ini. Sebab apa? Sebab dia melengkapkan diri dia sebagai seorang Muslim untuk bertugas sebagai seorang Muslim. Jadi kita pun dari segi itu, maka kita persiapkan diri kita sebagai seorang Muslim untuk berperanan di Malaysia. Jadi peranan kat Malaysia apa yang boleh dimainkan? Macam-macam. Kalau masuk NGO ada peranan dia, masuk parti politik ada peranan dia. Kalau antum nak memilih untuk duduk dalam masyarakat, jadi AJK Surau pun banyak peranan dia. Jadi peranan-peranan tu sebenarnya kalau kita nak ceritakan kat sini, dia terlalu banyak. Dia terlalu banyak. Dan persiapan yang perlu dibuat di sini, selain daripada tumpuan terhadap bidang, kita juga perlu untuk melengkapkan dan komplitkan diri kita sebagai seorang Muslim. Jadi sebab tu kajian terhadap tafsir, kajian terhadap hadis, bacaan buku-buku fikrah Islam, bacaan buku-buku yang lain, kemudian perkongsian pengalaman dengan tokoh-tokoh Harakah Islamiyah di Malaysia dan juga di tempat lain, kemudian pergaulan dan juga bina network dengan ramai manusia-manusia lain. Kemudian turun ke medan sendiri. Di sini ada beberapa persatuan, masuk dalam persatuan tu dan aktif dalam persatuan. Itu semua boleh membantu untuk menyiapkan diri kita dekat tanah air. Kalau sekiranya kita ambil pilihan untuk tumpu studi saja, lepas tu kita kata dekat Malaysia nanti kita akan berperanan. Anda yakin kita tak akan berperanan? Kita akan berperanan. Sebab sampai Malaysia nanti dia tak sempat. Ini masa yang cukup berharga. Masa student ni adalah bukan masa yang cukup terluang untuk kita mempersiapkan diri dengan apa juga persiapan. Bila dalam Malaysia kita akan sibuk dengan macam-macam. Jadi masa itu sini kita boleh baca buku 100 muka sehari. Kat sana tak boleh. Kat sana tak boleh. Sini kita boleh baca buku mungkin 20 tajuk dalam masa setahun. Kat sana tak boleh. Kat sana dah tak boleh lah. Sini kita boleh baca Quran 1 juzuk, 2 juzuk sehari. Kat sana mungkin tak boleh. Tak boleh bukan sebab apa? Sebab sibuk dengan benda-benda yang lain. Kesibukan itu sebagai student, kita rasa berat masa student. Anak dulu masa student kita rasa berat. Rupanya bila balik Malaysia, keberatan beban masa student ni 1/10 daripada beban kat Malaysia. Maknanya itu akan berdepan dengan 10 kali ganda beban dekat Malaysia. Jadi bayangkan kalau kita tak membuat persiapan sungguh-sungguh kat sini, kita akan kerugian banyak masa. Allah. Yang cukup bernas daripada Ustaz. Jadi walau apa pun gelaran yang kita miliki pada masa kini, yang penting tugas utama kita adalah untuk membantu agama. Macam tu Ustaz. Okey. Seterusnya, soalan seterusnya saya juga kepada Dr. Zainab. Melihat kepada situasi semasa, remaja selalunya berhadapan dengan pilihan. Jadi untuk remaja, mahasiswa yang menuntut, mereka berhadapan dengan pilihan untuk belajar dan juga untuk melaksanakan tuntutan dakwah. Jadi doktor yang sudah biasa dengan kerja-kerja di lapangan terutamanya, bagaimana melihat seorang mahasiswa untuk menyeimbangkan tuntutan dakwah dan juga studi dalam masa yang sama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya puji kepada Allah dan salam kepada Nabi-Nya. Saya hormati pengurus majlis, juga Ustaz Fauzi dan saudara sekalian. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada saudara dan saudara sekalian kerana telah menjemput saya untuk berbicara dalam forum ini. Dan saya nak jelaskan bahawa saya bukanlah orang yang mampu untuk ada di sini sebenarnya, tapi sekadar orang kata memberi pengalaman. Mungkin tak banyak, mungkin Ustaz Fauzi lebih, bukan salah orang di sini, dibandingkan dengan saya tak seberapa lah. Jadi
sebenarnya walaupun saya bukan seorang yang aktif dalam bidang dakwah lah, tapi mungkin saya mengikuti setiap apa yang dilakukan oleh walaupun saya di universiti ataupun saya sebagai penuntut, dan selepas saya orang kata bekerja, saya tak pernah leka daripada mengikuti bidang dakwah ini. Walaupun saya bukanlah ahli yang aktif kan, tapi saya rasa memang satu perkara yang tak boleh kita kata bila kita nak study, kita hanya tumpukan perhatian kita hanya pada pelajaran sahaja. Kita dapati bahawa orang-orang yang aktif dalam persatuan ini, apa-apa sahaja persatuan, terutamanya persatuan Islam yang mereka ceburi, mereka itu adalah yang aktif dan dapat excellent dalam akademik mereka. Kalau orang yang hanya tumpukan pelajaran sahaja, kita dapati mereka pun dapat pelajaran, tapi mereka hanya dapat satu sudut saja. Mereka hanyalah seorang doktor, itu sahaja. Dan apakah peranan mereka kepada masyarakat? Tak ada. Kepada mereka tak ada langsung pada masyarakat, kerana mereka tidak perhati langsung tentang masalah-masalah umat. Jadi saya pernah berpengalaman selama setahun di Australia. Pada masa itu suami saya membuat subspecialty dalam bahagian ortopedik. Dia pun seorang doktor juga. Saya sebagai seorang suri rumah di sana, saya mengambil cuti tanpa gaji selama setahun, dan saya bukan hanya duduk rumah, saya mengambil orang kata inisiatif untuk bersama dengan pelajar-pelajar Malaysia Australia, terlibat dalam aktiviti semua, macam summer camp saya pergi. Apa-apa sahaja usrah mereka buat setiap minggu ikut. Dan saya dapati bahawa pelajar-pelajar ini mereka study pulun untuk exam, study sama-sama dengan orang-orang biasa yang bukan Islam pun, ataupun orang-orang Melayu yang sama juga dengan mereka, yang mana tak terasa kepentingan untuk berada dalam bersama-sama mengikuti program-program Islam. Tapi bila at the end of the year, result mereka, orang yang aktif dalam bidang dakwah ni, mereka yang pencapaian lebih tinggi. Sebab apa? Sebab apa saudara-saudara kita macam tu? Sebab apa? Saya rasa berkat yang mereka study tu, Allah bagi keberkatan, sebab setiap detik, setiap usaha mereka tu, mereka gunakan tenaga mereka tu semaksimal yang mungkin. Bila ada aktiviti, mereka yang plan. Apa yang kita akan buat untuk seluruh pelajar-pelajar Korea ni? Apa yang kita akan buat? Kamu semua yang akan plan. Oh, takkanlah kita tak buat apa-apa, kita buat. Okey, setiap minggu kita buat usrah. Macam you all buat sekarang kan? Setiap minggu ada usrah. Tapi ada yang ikut, ada yang tak ikut. So, mungkin marketing tu kurang. Sebab orang kata, oh yang datang winter camp ni hanyalah orang-orang yang ikut usrah je kot. Tapi kenapa begitu? Padahal, cuba kamu lihat banyak pengetahuan yang kamu dapat semalam, kan? Yang berharga saya rasa pengetahuan tu. Tapi kawan kamu yang di sana tak dapat kefahaman Islam yang sebenarnya. Apa yang kita nak adalah kita nak pengetahuan ilmu Islam yang sebenarnya, yang mungkin tak semua orang boleh bagi ilmu yang diberikan oleh Ustaz Fauzi Salam. Mungkin cebisan ilmu yang kita dapat daripada Malaysia dulu hanyalah Islam di satu sudut sahaja, ataupun Islam keturunan. Kita tak begitu faham tentang Islam yang sebenarnya. Tapi bila kita dibentangkan dengan orang kata kefahaman Islam yang sebenarnya, maka Islam tu meresap dalam jiwa kita, dan di situ kita terasa terpanggil untuk kita melakukan aktiviti-aktiviti Islam. Sebab kita tak mampu untuk melihat orang lain tidak solat. Mampu tak kita berdiam diri? Tak mampu kan? Tapi kalau misalkan kamu semua datang dan kamu invite ramai dari kawan-kawan kamu yang nak ikut winter camp ni, kan? Mungkin kamu kata, ini bukan program Islam. Sebenarnya ini program untuk kita semua. Program Islam tapi program untuk kita semua. Menceburkan diri di kalangan masyarakat Korea. Itu pun satu pengalaman yang bagus juga saya rasa. Sebab masa saya di Australia dulu, kita lakukan program lokal setempat, yang mana mereka menjemput wakil Islam untuk bercakap dekat small community, dekat mungkin dia punya community center tu. Kita pergi kat situ, kita daripada wakil Islam, kita cakap mengenai agama kita kat situ. Jadi kita berterlibat. Tapi macam kamu